labuk ni, bukan bising. Jadi labuk lah. Bila labuk ni maknanya labuk orang Melayu. Labuk orang Melayu. Dan orang Melayu tempat kita ni asal daripada Hindu. Kita ingat juga lah kata tu nenek kita asal itu tu bukan Melayu daripada agama Hindu. Peram dan sebagainya pada masa dulu belum pada Islam datang tu. Lepas tu adat istiadat kerana kita orang Melayu dia cakap Melayu semenanjung tanah Melayu ni bahasa Melayu lah. Jadi adat istiadat tu ambil pada hak sedia lagi siapa melerek siapa kita masuk Islam dah pun jadi ada istiadat tu. Labuk tu ada. Jadi mengikut adat istiadat kebiasaan atau labuk orang-orang Melayu, labuk kita orang Melayu ni, apabila seseorang keluarga mereka mati, bila adik-beradik kita mati dan setelah dikebuminya tanah siap dah, maka mereka mengadakan beberapa amalan selepas padanya. Lepas tanah siap tu adalah beberapa kerjaan, beberapa amalan yang membuat. Ini ikut labuk, ikut labuk. Gapo dia gatip perkara hak biasa dah buat tempat kita ni. Kita nampak belakang dah benda tu. Dia. Antaranya ni nak ayat atau benda labuk kita buat ni, satunya membuat jamuan kematian. Buat jamu kematian. Labuk kita. Ini labuk. Jadi membuat jamuan kematian. Buat jamuan kematian. Bila mati tu, tanah siap dah buat jamuan. Kalau dulu masya-Allah lah ada. Jamuan kematian ini terkadang mereka menyembelih ke lembu pada hari kematian itu. Tu dulu. Alhamdulillah akhir-akhir ni lembu pemahal gitu ni tak ada raih dah lembu tu. Kalau dulu bawa mati rebahlah sekor hari tu tu. Hari semayang mayat tu rebah sekor lembu. Tu biasa labuk. Alhamdulillah mujur lembu tu mahal tu. Labuk tu habis. Jamuan kematian ini terkadang mereka menyembelihkan lembu pada hari kematian itu dan menjamukan mereka yang datang. Lepas tu jamu orang mari. Dan ada juga mereka yang mencukupi dengan membeli daging, ayam dan sebagainya untuk jamukan mereka yang datang. Hak tak sapa tangi nak sembelih lembu tu beli daging 4-5 kilo, 10 kilo gitu mo atau sembelih ayam. Itu labuk. Hak kecil-kecil ni dah ada agak lagi. Biasa sebelah lembu tu tak ada. Hak kecil-kecil ada lagi lah ni. Bukan tak ada. Hak ni ya mustarak ni. Kita tengok ke data ni. Ayat terbagai tu kosi antara kita dengan orang lain pada kita tu. Jamuan kematian ini terkadang berlanjutan sampai pada waktu malam dan sampai pada 3 hari ataupun sampai 7 hari. Jamuan ni kadang gitulah. Ambil pada hari mati tu jamu sampai ke malam, kadang malam esok lagi 3 hari sampai 7 hari duk jamu. Puak makan pun makan jugalah. Pakak gilah itu ya. Ini biasa. Ada. Hak ni pun dah ada lagi ni. Sampai 3 hari ada lagi kecil-kecil lah ni, kecil-kecil lah. Bukan besar dak. Kecil-kecil lah. Alhamdulillah. Barangkali lah habis rung ni tak ada dah sekali. Tapi tak tahulah. Tu ya. Maka hukum membuat jamuan kematian daripada keluarga untuk orang datang atau orang jemputan adalah makruh. Ini hukum, ini hukum. Malahan bid'ah kerana ia menyerupai amalan-amalan ahli jahiliyah. Maka hukum membuat jamuan kematian daripada keluarga untuk orang datang, hukum buat jamuan daripada adik-beradik. Pak mati anak-anak buat jamuan tu, hukum buat jamuan tu dan jemput orang makan untuk orang datang atau orang jemputan adalah makruh. Makruh, hukum makruh. Dan kita tahu dah apa dia kalau tak silap 30 tahun lepas dah ataupun 40 tahun lepas dah gegel pak kita ni hubungan jamuan kematian ni antara ulama-ulama tempat kita musuh jugalah bab jamuan makan ni. Hak ni kata sunat atau makruh gegem ke ramai. 30 tahun ataupun 40 tahun lepas dah tu. Jadi hukumnya adalah makruh. Malahan bid'ah.
Bukan katakan bid'ah jamu kita ahli keluarga buat makan ni untuk jamukan orang mari, itu adalah makruh ataupun katakan bid'ah. Barang tak ada bahasa Nabi, tak nak buat benda ni. Kerana ia menyerupai amalan-amalan al-jahiliyah. Kerana ini serupa dengan amalan jahiliyah. Masya Allah. Maknanya jahiliyah dulu pun serupa tu juga. Jahiliyah belum natik selah itu serupa tu juga. Pas kita memanglah. Sebab tu ia mustarak dah ni. Ia kosi. Orang selah kita pun mati, pakat jamu. Buza mati pun jamu juga tu. Pahari buat dia tu. Buat dia jamu dengan mabuk ke apa cukup genak buat dia jamu. Buat kita tak ada mabuk tu ya. Zikir, dia panggil kotak cal yang zikir. Dia. Hak kita panggil terlebar zikir. Ya rupa-rupa hak mari Hindu hari tu lagi ni. Cuba bawa jadi Islam ni dia becek. Mu zikir cara mu, aku zikir cara aku. Sama zikir ke sambui pun juga. Perbuatan tu sama je. Sebab itulah dikatakan ini bid'ah kerana menyerupai serupa dengan amalan jahiliyah. Jahiliyah dulu pun serupa juga. Jahiliyah Arab dulu pun serupa juga. Tu dia. Tak ada pelik lah maknanya. Kalau kita katakan labuk pun kena dah tempat kita labuk ya. Bukan agama dah benda tu. Labuk. Jadi kita nak buat jadi agama tak kena dah. Tak kena. Alhamdulillah sebagian saya katakan tempat kita pun setengah-setengah tu reda dah benda ni. Tapi ada setengah tempat tu masih ada lagi. Setengah tempat ada alhamdulillah. Jadi itulah kita dapat tahu hukum jamu keluarga buat untuk jamu orang mari itu makruh atau berkata bid'ah kerana serupa dengan amalan jahiliyah. Sekiranya jamuan itu dimasukkan harta anak yatim maka itu adalah haram. Jadi kalaulah jamuan tercampur harta anak yatim, pak mati tinggal anak yatim 3 orang sebagainya, tak apa balik lagi. Tak ada bagi harta apa lagi, ambil duit tu lagi jamu orang haram tu. Haram apa buat tu. Dia makruh ni kalaulah tak masuk harta anak yatim, tu makruh. Makruh tu pun bid'ah dah. Kalau masuk harta anak yatim haram. Itulah kaum muslimin dan muslimat hukum buat jamuan daripada keluarga pada orang datang, itu hukumnya makruh dan bid'ah, dan kalau masuk harta anak yatim adalah haram. Itulah apa yang disebutkan dalam Fiqhul Islami juzuk 2 muka 549 dan Ahkamul Janaiz muka 211 dan juga ada muka 321 dan buku Al-Ibna muka 228 dan Fatwa Lujnah juzuk 8 muka 377 dan dalam Mughnil Muhtaj muka 1 juzuk 1 muka 546. Itulah kaum muslimin muslimat apa dia hukum buat jamuan untuk orang datang. Allahumma malaikan jamuan yang tidak termasuk padanya wang anak yatim tersebut dan jamuan itu untuk tetamu atau keluarga yang datang dari jauh dan terpaksa bermalam di situ, yang mana terpaksa mereka menjamunya sebagai tetamu, maka tidak mengapa yang demikian itu. Hal ini hak kecuali. Hak yok wen daripada makruh, lepas tu tak jadi makruh ya. Tak jadi makruh. Lah mana? Iaitulah jamuan yang tidak termasuk padanya wang anak yatim. Jamuan tak masuk anak yatim dan jamuan itu untuk tetamu atau keluarga yang datang dari jauh. Kita mati di jalan. Daripada kita mari nara ke mari nakar ke mana? Mari. Mari tengok waris yang mati ni. Maka yang mari jauh. Terpaksa kena duduk lama tempat kita, kena bermalam. Jamu hak tu tak apa. Tu ya. Dan terpaksa bermalam di situ. Ya kita terpaksa nak go nak kelik jauh tu. Mari jauh dah nak kelik jauh pula. Dan terpaksa bermalam di situ, yang mana terpaksa mereka menjamu, terpaksa kita nak jamu. Kalau bahasa tak mati pun keluarga kita mari jauh kena jamu benda ni. Daripada kita mari jauh, kalau tak mati pun kena jamu dah. Itu atas nama tetamu dah dia tu. Tetamu dah. Yang mana terpaksa mereka menjamunya sebagai tetamu, sebagai kek kita mari, tetamu kita mari. Maka tidak mengapa ia demikian itu. Tak apa tu. Ni so ya, jok gue ni. Mari jauh terpaksa kena apa dia?
Kena jamu, okey, tak apa dah tu. Allah. Itulah kaum muslimin dan muslimat yang sekalian, hubungan dengan hukum jamuan daripada keluarga si mati pada orang jemputan ataupun orang datang. Mengikut as-sunnah, kita klik as-sunnah pula. Mengikut as-sunnah, bahwasanya ahli mayat tidak taklif mereka untuk membuat makanan jamuan untuk manusia. Ahli mayat tak taklif. Tak ada paksa, tak ada suruh, tak ada tekan, suruh dia buat makan ni untuk jamu orang datang, tak ada. Dalam sunnahnya. Kerap keluar adik-beradik si mati, tidak dipaksakan. Tidak taklifkan mereka itu. Tidak dimintakan mereka itu untuk buat jamuan. Bahkan manusia ramai itu diperintah dan digalak membuat makanan dan menghantarnya kepada keluarga si mati itu selama 3 hari. Hak ni hak kenanya. Bahkan orang luar, jiran-jiran kampung keluar tepi-tepi rumah dia tu. Apa dia? Diperintah dan digalakkan membuat makanan. Kita duduk kampung ni, jiran dengan dia ni, kita sunat buat makan ni bagi hantar ke dia, kepada keluarga si mati tu. Umur si A ni mati, kita duduk ke tepi tu, buat pergi makan ni dia. Pagi buat pergi. Dia mulai ni, dia mulai tengah hari pula, dia mulai buat pergi. Dia petang pula, orang lain pula buat pergi. Selama 3 hari. Hak ni kita tak amal. Hak ni kita tak buat. Hak kita dah buatnya, tunggu nanti, semula gapo demo, kita nak pergi makan. Makan gapo hari ni. Hari ni ayat, esok gapo pula ni. Ikan ke gapo. Hak ngerti kita, orang yang duduk tepi, ataupun jiran-jiran, atau siapa dia pun, sunat wagi makan ni pada si keluarga si mati selama 3 hari. Selama 3 hari. Hak ni hak sunnah. Jadi kita balik kita. Hak sunnah kita tinggal, hak bid'ah kita buat. Hak sunnah kita tinggal, hak bid'ah kita buat. Hak ni ada dalam amalan kebanyakan kita, tempat kita ni. Nauzubillah min zalik. Kita klik pada sunnah. Hak ni jarang sangat buat amal ni. Tak ada payah sekali sebenarnya. Lek pagi tu bagi roti tak apa dah. Roti cana, nasi gabu. Masuk sunnah dah kita tu. Tengah hari, kalau kita tak bagi nasi, kita bagi gula dia. Sepinggan semakuk ke. Semakuk ke semakuk. Dia tak nak buat dah gitu tu. Dia duduk dalam rusing daripada dia mati. Daripada dia mati. Duduk dalam tak senih hati. Kita bagi, dia gembira hati, suka hati, pakat bagi dia. Dia mau tu semakuk gula air, dia mau ni. Sayur jahat, dia mau ni. Boleh 3 makuk, 4 makuk hari ni. Petai hari ada orang lain pula. Serenok pula ya. Buat lagu ni. Pakat kita buat hidup ke sunnah ni. Lek pagi senang, nasi gabu, nasi daging pun orang juga pernah. Masya-Allah. Mengikut sunnah bahwasanya ahli mayat tidak ditaklif mereka untuk membuat makanan jamuan untuk manusia. Bahkan manusia ramai itu diperintah dan digalak membuat makanan dan menghantarnya pada keluarga si mati itu selama 3 hari. Masya Allah. Rasanya kita boleh buat ini. Dan ini ada sebagian daripada makarimul akhlak ataupun akhlak yang mulia. Ini akhlak yang mulia. Cukup molek dari hidup kita ni. Itulah apa disebutkan dalam Al-Ibna' juzuk dalam muka 229. Kaum muslimin dan muslimat yang sekalian, sebagaimana yang mana kita sebut tadi itu hubungan dengan labuk orang Melayu kita buat, itulah buat jamuan. Itu yang pertama. Dan kita jelas pada kita hukumnya dan apa yang mana ada sunnahnya jelas pada kita saat ini. Yang kedua, hak labuk kita buat juga ni. Menjemput orang berhimpun untuk berzikir dan membaca Al-Quran serta diadakan jamuan. Ya kapuh ada 2 tu. Campur dah yang menikah 2 tu. Panggil orang mari zikir. Baca Quran, ada jamuan. Jamuan tu pun makruh, panggil zikir telah mana pula? Maka berhimpun di rumah ahli mayat dan menyediakan makanan untuk mereka itu adalah termasuk dalam hukum makruh dan bid'ah.
panggil dia mari berzikir, jamu makan ni. Panggil itu mari tu pun makruh juga, bid'ah juga benda tu. Tu sahwatlah. Tak pasal ke dia. Buat kita buat benda makruh tak boleh pahala. Makruh ni maknanya kalau kita buat tak boleh pahala, kata kalau kita tinggal tu tak apalah. Tak dosa apa dak kita tinggal tu. Buat tak boleh pahala. Pakai cewek apa? Semula hayya beri daging apa jamu ni mau tak boleh pahala. Pahala jamu wai kerana kita niat kata jadi ibadat kita tu tak ada boleh pahala tu. Ada. Berkata Jarir Ibn Abdullah, kunna na'udul istima' ila ahli al-mayyit wa san'ahum at-ta'am minan niyahah. Maksudnya adalah kami membilangkan berhimpun di rumah ahli mayat dan membuat jamuan makanan kepada mereka itu adalah sebagian pada niyahah berbiji sabak. Jadi kita dapati salafus salih kita dulu, Jarir bin Abdullah cerita kata, adalah kami membilangkan, kami kira berhimpun di rumah ahli mayat, berhimpun di rumah ahli mayat, pakak gila berhimpun dan membuat jamuan makanan kepada mereka itu, buat jamuan makan ni. Ahli mayat buat jamuan makan ni. Pada orang berhimpun tu adalah sebahagian daripada niyahah ataupun berbiji sabak. Itu masuk sebagian pada niyahah. Masuk bagi biji sabak. Biji sabak ni maknanya benda yang menduka cita, sakit hati, tepuk dada, katak kepala tu masuk lepas buat tajahliyah. Itu dia. Itulah apa yang cerita kali Jarir, hubungan berhimpun di rumah ahli mayat tu masuk dalam ba'an niyahah, berbiji sabak. Benda yang laga dari syarak. Masuk dalam benda apa yang amalan jahiliyah. Na'udzubillah min zalik. Adapun pahala membaca zikir dan Al-Quran, ini berhimpun tak boleh dah. Diri baca Quran dan zikir lah hana pula. Hari kita ada zikir baca Quran tu. Adapun pahala membaca zikir dan Quran itu ada khilaf di dalam kalangan para ulama antara sampainya pahala itu kepada mayat dan ketiadaan sampainya. Itu khilaf ulama pula. Kalau kita nak kira dalam kalangan ulama, khilaf. Pahala hak mari nak berhimpun baca Quran zikir siapa tak siapa ke mayat. Khilaf ulama kat situ. Benda khilaf. Itu dia. Setengah tak siapa, setengah tak siapa. Jadi kalau kita boleh mengelak mula lagi tu, selamat lagi. Manakala menyahut jemputan ahli mayat kepada makanannya itu adalah suatu perkara yang tidak ada dalam sunnah juga. Orang jemput kita mari. Ya asal jemputan ni, bila orang jemput kita tu, wajib kita pergi ataupun sunat kita pergi. Sebab tu maknanya kalaulah jemputan kenduri menikah, yang mana menikah tu mengikut sunnahnya, tak ada benda kejahatan, keburukan dan tidak ada maksiat, hak tu wajib kita pergi. Wajib kita pergi. Tu dia. Maknanya ya jemputan menikah tak ada benda maksiat. Dontri pun tak ada pakai speaker, lagu pun tak ada gitu ni. Kalau ada benda tu maksiat dah tu. Tak nak pergi dah, tak ada wajib dah. Dia. Tak ada capur tina jatuh pedak dan sebagainya. Jadi bila jemputan yang mana sunyi daripada maksiat, wajib kita pergi. Itu jemputan nikah kahwin. Dan apa-apa jemputan adalah ditutup supaya kita tu sambut ataupun menerima jemputan itu. Terima jemputan itu. Dia wa'ima ada wajib ataupun ada sunat. Hak ning ni, hak jemput mesti kenduri mati ni. Tak ada lah sunnah benda ni. Tak ada nak wayak lah sunat bid'ah tu. Dia beripun tu bid'ah dah. Beripun bid'ah dah. Jemput apa dia? Dia mau jemput kita ni lepas tu kita pergi tu hukumlah mana? Nak pergi kana tu. Nak pergi tempat gapo nak kira tak? Macam mana ayat kata tak ada oleh sunnah. Cukuplah kita kata terima jemputan orang jemput untuk kenduri kematian tidak ada oleh sunnah. Tak kena pergi. Nak kata bid'ah ke gapo ke lah kira tu makruh ke gapo kan? Jadi kaedah kalau klik kaedah usul fiqh tu, kalau tu nak pergi tempat gapo, hukum tempat tu lah.
Dia. Hukum tepat itulah. Mana tengok kita lagi hujud nano. Kalau tempat tu tempat haram, kita pergi situ pun haram. Kalau tempat tu tempat makruh, kita pergi situ pun makruh. Itu mengikut kaedah dianya. Itulah kaum muslimin dan muslimat hubungan dengan beripung di rumah si mati dan baca Quran ataupun zikir. Tadi kita lalu dah pahala tu kilah ulama dah ada. Menyahut jemputan pun tidak adalah sunnah. Kalau kita tak pergi pun tak ada salah, sebab tak ada sunnah benda tu. Itulah kaum muslimin muslimat dua perkara yang lalu pada kita berkenaan dengan adat dan labuk istiadat bagi orang Melayu kita. Hak dah buat. Yang ketiga, hak ni pun dah buat kat lagi ni. Upahan tunggu kubur dan bacaan Quran padanya. Ada. Upah tunggu kubur. Dia. Hak ni ada kita saja dah apa Dia boleh tak ada lah pada malam ni. Nampak menia kita ni sini ni. Buza yagi bakar habis kelik ada apa dah. Tunggu dak dah. Kita tani tunggu pula menia kita situ. Menia kita situ. Lebih kita situ nampak lebih pesen tu. Pesen bid'ah tu. Dia mau habis kat tu hak dia mau. Hak kita tambah itu pula asal lagi. Nauzubillah min zalik. Upahan tunggu kubur dan bacaan Quran padanya. Upah tunggu kubur dan upah baca Quran di kubur tu. Upah baca Quran. Masya-Allah. Hak ni pun satu kau juga. Ada. Menunggu kubur dan bermalam padanya selama 40 malam atau kurang atau lebih padanya. Ada macam-macam ini. Ada hak 15 hari, ada 10 hari, 20 hari, 40 hari, macam-macam tu. Ya benda-benda tak ada sunnah je pakat mikir nak lagu mana bising. Bising tak ada sunnah ya pakat uak bising mana nak uak tu. Sebab tu macam-macam ada selama 40 malam atau kurang atau lebih padanya. Tunggu tu adalah suatu perkara yang tidak datang dalam sunnah. Tak ada sunnah. Tak ada sunnah tu. Tak ada sunnah sekabuk tu. Subhanallah. Tapi nak tunggu. Jadi satu kijak demo tu kijak tunggu kubur. Na'udzubillah min zalik. Begitu juga tidak datang dalam sunnah bacaan Al-Quran sehingga khatam di atas kubur. Tak ada. Tak ada oleh sunnah ditunggu baca Quran atas kubur sampai khatam. Tak ada oleh sunnah. Apa kita lewat benar tak ada sunnah. Begitu juga tidak datang dalam sunnah tentang upah bacaan Quran dan hadiah pahalanya pada mayat. Tak ada sunnah. Upah baca Quran pun tak ada. Upah tunggu kubur pun tak ada oleh sunnah. Begitu juga tidak datang dalam sunnah tentang upah bacaan Quran dan hadiah pahalanya pada mayat. Dia pahala pula pada mayat. Sama ada bacaan Quran itu di atas kuburnya atau lainnya. Atas kubur pun tak. Hak lain pada kubur pun tak. Upah macam rumah pun tak ada juga pesu upah macam Quran ni. Jadi kalau dulu tu Masya Allah dah. Tunggu baca Quran. Hak ke mati siapa? Pas subuh tu. Ada gilir baca apa subuh atau apa tengah malam tu. Tunggu pakai gilir baca Quran. Tak arah dia. Jadi kerana pesen sunnah ia tak sapap juga molek tempat kita. Tak apa juga molek. Tu sebab tu dia mari ingat ia heret daripada hak benar ibadat tu jadi bid'ah. Ya hujah dia mau ada. Apa baca Quran tak molek ke? Di situ. Baca Quran tak molek ke? Tak kena ke baca Quran? Kalah kita situ dah. Nak kata siapa yang kata tak molek lagi? Tapi perbuatan itu ada kedua dibuat oleh Nabi SAW. Sahabat ada buat benda tu. Kalau tidak ada, itulah katakan bid'ah. Rekaan dalam agama. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Siapa mengadakan perkara yang bukan urusan kami, Nabi kata, maka ditolak. Man amila amalan laysa alaihi amruna fa raddun. Siapa buat kerja satu amalan bukan pada amalan kami, itu ditolak. Maka itulah alasan yang mengatakan bid'ah. Tak ada pada Nabi, tak ada dalam agama.
Nabi adalah orang bawa agama. Ajaran Nabi adalah ajaran agama. Tak ada orang Nabi, tak ada dalam agama. Maka cukup itu sekat tu. Walaupun benda tu benda asalnya dalam agama, Quran agama, tapi perbuatan lagu tu bukan dalam agama. Kita baca di kubur, di upah apa, tak ada. Tak ada. Ada gitu. Adapun pahala bacaan Al-Quran dengan cara upahan itu, maka mengikut pendapat yang asah daripada dua pendapat ulama, bahawasanya tidak sampai pahalanya kepada mayat itu. Ini pahala. Pahala baca Quran pesen upah. Pahala baca Quran pesen upah. Ini ada dua pendapat ulama. Pendapat yang asah, pendapat yang lebih sahihnya, tak sampai pahala. Kan upah. Kalau tak ada upah, hak tu baba boleh kira tu. Kita baca Quran, tak ada dengan lemo suruh pada, tapi kita dengan semakcai kita dengan kerana hati kita bahasa, kerana sayang kita, kerana kita baca Quran hadiah pahala dia. Hal ni pun khilaf, tapi baba boleh duk kerana bukan upah. Ada pendapat katakan siapa pahala. Adapun pahala bacaan Quran dengan cara upahan itu, maka mengikut pendapat yang asah daripada dua pendapat ulama, bahawasanya tidak sampai pahalanya kepada mayat itu, tak apa pahala. Kerana mengikut kata ulama, bahawa pembaca yang membaca untuk mendapat harta wang tidak ada pahala baginya. Ini ada ulama kata, orang baca tu untuk dapat upah tu tak ada pahala. Bila tak ada pahala, maka dengan apa benda dia hendak hadiah pada si mati. Jadi, orang baca Quran kerana nak makan upah, tak ada pahala situ tu. Yang nak si mati pahala hak mana tak ada mula lagi. Nampak tak? Upah free kita tak boleh pahala gapo. Dia boleh duit. Upah ni bukan murah pula tu. Ada 7,000, 10,000, 15,000 dan 20,000 macam-macam. Itu je. Upah baca Quran di kubur ni. Nauzubillah min zalik. Itulah kaum muslimin dan muslimat yang sekalian. 3 perkara lalu pada kita hubungan dengan amalan dan labuk yang dilaksanakan, yang dilakukan oleh labuk kita orang Melayu tempat kita ni. Yang keempat, ziarah kubur dan bacaan Quran dengan duduk di atas kubur adalah suatu amalan yang tidak ada asal dalam sunnah. Hak ni bukan kata orang luar ada ni. Anak beranak sendiri, misal. Kalau orang luar apa luar lah. Cuma noyak kata ziarah kubur. Diri ziarah kubur tu kena dah situ tu. Tapi lagi ziarah dan bacaan Al-Quran dengan duduk di atas kubur. Lepas tu baca Quran duduk atas kubur tu. Gi ziarah, gi duduk baca Quran pula. Baca Yasin atas kubur. Quran dah tu Yasin dia. Tak ada. Adalah suatu amalan yang tidak ada asal dalam sunnah. Tak ada asal sunnah. Tidak ada asal sunnah. Tidak ada hadis yang sahih yang menunjukkan atas yang demikian itu. Kita pergi ziarah, bila ziarah, baca Quran atas kubur. Walik pak kita ni, lain pada hak upah hari hak mula-mula mati tu, pergi baca Yasin. Yasin. Kalau hari Jumaat pun pergi baca Yasin. Kalau hari raya pun pergi baca Yasin. Duduk atas kubur baca Yasin. Tidak adalah sunnah benda tu. Tidak adalah sunnah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tajlisu 'alal kubur wa la tusallu ilaiha. Itu hadis riwayat Muslim, rakam 97 dalam dikung 972. Nabi kata la tajlisu 'alal kubur wa la tusallu ilaiha. Maksudnya janganlah kamu duduk di atas kubur. Jangan duduk atas kubur. Jangan duduk atas kubur. Nabi larang jangan duduk atas kubur. Kita buat basah duduk atas kubur. Ada. Hanya kita basah duduk atas kubur. Dah hafal tika duduk atas kubur. Nabi larang kita tu pergi hafal tika duduk atas kubur. Berlawan sungguh-sungguh kita ni. La tajlisu 'alal kubur wa la tusallu ilaiha. Janganlah kamu duduk di atas kubur, jangan duduk atas kubur, dan janganlah kamu bersalah berhadap padanya. Sembahyang hadap kubur tak boleh. Kita sembahyang hadap kubur tak boleh. Ya orang tunggu kubur ya kena belaka. Kena hak tak kena tu lah. Ada. Sakut tadi hak tak kena belaka.
Lagi duduk tak kubur, ya duduk tak kubur. Jangan semaya hadap kubur. Kubur tak apa duduk semaya tu, dia tak pergi kanal dia, ya duduk semaya situ. Pakai duduk gilir situ lah. Betul tak? Itu hak orang tu kubur. Itulah perbuatan dan amalan yang mana ada oleh kalangan masyarakat kita ni. Tapi alhamdulillah setengah tu kurang dah. Tapi ada tempat duk sakai pun sakai lagi lah, ada lagi. Itulah perkara yang keempat daripada labuk dan istiadat orang Melayu kita. Yang kelima, mericik-ricik air ke atas kubur setelah melalui beberapa masa yang lama. Perbuatan ini juga tidak sabit dalam sunnah. Mericik air tak kubur. Hak hari mula-mula mati okeylah kita sunat juga air mula-mula betul. Lepas ni lepas dah. Raya ke ambil air jeruk tak kubur. Tak ada dalam sunnah tu. Ya biasa lagu tu pak kita ni. Kata pergi hari Minggu hari mana lepas pada banyak hari dah pada hari mula-mula ni. Pergi ziarah kubur mericik air kecil tak kubur, jeruk tak kubur, tak ada dalam sunnah tu. Tak kena jeruk apa dah. Ziarah saja. Ziarah berdoa. Ziarah berdoa okey, tak ada apa, tak kena duduk apa dak ni. Kita nak masuk pintu kubur, pintu pagar kubur pun kita boleh saleh dah situ, kita berdoa dah situ tu. Lepas kita pergi pula di kubur pak kita, mak kita, tok kita, tak apa kita berdoa pula situ. Tak ada apa tu tu. Hari ni kita pergi cik air tak ada mericik air. Yang ke enam, hari ni pun tak ada orang nak buat yang ke enam pun banyak juga tempat kita ni. Meletakkan batu nisan dan menuliskan nama padanya. Letak batu nisan, tulis nama ataupun ada nama. Batu nisan ni batu panjang tu kan. Buat semi tu panjang tok tu ada nama pula di batu nisan tu. Nama tu mati hari tu sebagainya. Hak ni pun tak ada sunnah ni. Benda dan jadi benda yang labuk tempat kita. Meletakkan batu nisan dan menuliskan nama padanya. Riwayat pada Jabir radhiyallahu anhu katanya, nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an tujassasal kubur wa an yuktaba 'alaiha wa an yubna 'alaiha wa an tuta. Hadis riwayat Tirmizi rakam 1053. Maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kata Jabir, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari dikapurkan kubur. Buat berkapur kubur tu Nabi larang. Lepas tu apa dia? Batu nisan tu kapur seming. Kerah kong waktu tu. Tu dia. Nabi SAW melarang dari dikapurkan kubur dan dituliskan di atasnya. Tulis nama. Nabi lagi tulis nama. Dan dibina atasnya. Bina atas kubur. Tak boleh bina. Tempat kita ni bina atas kubur tak ada. Tak pada ni batu nisan. Jarilah bina atas kubur tu. Melakanya ada moduk bina tu. Orang-orang dulu. Raja-raja dulu, Raja Melayu dulu dan sebagainya. Ada tu tu. Bina katuk cuy wak itu. Ngikut sunnah yang Nabi lagi benda tu tu. Nabi lagi benda tu tu. Dia. Nabi SAW melarang dari dikapurkan kubur dan dituliskan di atasnya, dan dibina di atasnya, dan dijijaknya. Ni jijak tak boleh atas kubur tu. Sebab tu kita jalan tu, jangan dia jijak atas kepala kubur, atas tubuh kubur. Pisah jalan celah-celah tu lah. Celah kaki-kaki, celah palung kaki dia dan sebagainya. Tu, jangan dia jijak atas kubur tu. Ini sebagai hormatkan pada si mati lagi. Walaupun dia tu lebur dah, hacur habis dah. Tapi kehormatan dia sebagai seorang manusia, khususnya orang Muslim, kita kena hormat pada dia. Itulah kaum muslimin dan muslimat. Kesemua perkara tersebut tidak sabit dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dibilang makruh di dalam kalangan ulama. Perkara sebut tadi itu adalah tak ada sabit sunnah dan ulama bila makruh. Itulah apa yang dibawa oleh Imam Nawawi kita dalam Majmu' juzuk 5 muka 250. Itulah kaum muslimin dan muslimat yang sekalian, hubungan dengan beberapa perkara yang mana tidak adalah sunnah dan dibilangkan benda itu adalah benda yang jadi labuk orang Melayu kita. Bila kita labuk orang Melayu tu kita ingatlah kata hak ni yang nerak pada belum pada Islam lagi. Pada masa Hindu lagi, pada perang dulu lagi, sehari
Lepas tu bila mari Islam ni, dia beceklah. Mu buka Islam buat cara dia. Cara dia tu, kita Islam ni, bahasa besi zikir kita ni. Dia. Perbuatan tu adalah sama. Baca je tak samanya. Na'udzubillah min zalik. Baiklah kaum muslimin dan muslimah yang sekalian, kita pergi pada tajuk seterusnya, perkara yang sepatut diamalnya oleh keluarga mayat. Tadi perkara tak patut amalkan, tak ada sunnah. Hal ni perkara yang patut diamal. Perkara yang patut diamal oleh keluarga si mati. Adik-beradik bagi si mati patut buat amal benar ni. Apa dia? Setelah berlakunya ujian kematian, maka ahli keluarga mayat setelah berlakunya ujian kematian kepada ahli keluarga mayat, maka sepatutnya mereka beramal sebagai berikut. Ini patut beramalnya sebagai berikut. Apa dia? Satu, bersabar di atas ujian kematian itu. Kena sabar. Kena sabar. Maknanya bila adik-beradik kita mati, keluarga kita mati, patut kita banyak beramalnya ialah kita tu kena sabar. Takkan sabar. Dan berucap. Kita ucap ini. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bila mati kita baca ucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min muslimin yusabu bi musibatin fayafza'u ila ma amara Allah bihi min qawlihi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma indaka ihtasabtu musibati fa'ajurni fiha wa awwidni minha illa ajarahu Allah 'alaiha wa 'adahu khairan minha." Itu hadis dalam Sunan Ibnu Majah rakam 1598. Maksudnya tidak ada seseorang muslim yang ditimpa suatu musibah. Tidak ada seorang muslim yang timpa musibah, timpa bala. Hak ni bala ni bukan bala mati saja dak. Hak kita cakap sekarang bab mati, satu ujian, satu bala. Bala lain serupa juga, pergi sepak batu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukan kata ucap inna lillahi tu untuk mati saja dak lah. Bukan mati pun kita ucap gitu juga. Tidak ada seseorang muslim yang ditimpa sesuatu musibah lalu dia segera kepada apa yang diperintah Allah dengannya daripada ucapan ya bahaya kena bala tu, dia selalu dah. Hak suruh apa dia? Ya saya suruh ucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma. Lepas tu ada hak Arab lagi. Allahumma indaka ihtasabtu ya Allah, si engkau jua aku mengira atau mengharapkan pahala musibah aku, maka kurniakanlah pahala kepada aku padanya dan gantikanlah padaku padanya. Maka tidak ada muslim yang mengucapkan demikian melainkan Allah mengurniakan pahala padanya. Kalau lagi pahala. Jadi kalaulah kita teringat doa belakang, baca sekat tu tak apa, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada orang mati, adik-adik kita mati, siapa mati, kita ucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau kita kena musibah, sepak tunggu ke, rebah ke, gapo ke, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kalau kita ucap tu Allah akan bagi pahala pada kita. Dan ia ganti padanya perkara yang terlebih baik daripadanya. Terganti pula. Ini khususnya pada hak mati. Terganti semula. Kita mati ganti semula pula. Hak baik pada tu lagi insya-Allah. Ini adalah perkara yang patut bagi keluarga si mati itu buat. Melaksanakan. Hak patut buat. Yang kedua, segera membayarkan hutang si mati. Hak ni patut buat ni. Segera membayarkan hutang si mati. Bayar hutang si mati cepat. Dia. Siapa dia ada kat hutang, siapa membayar hutang? Iaitu disegerakan bayaran hutangnya sebelum dibahagi harta pesakanya, kerana si mati masih tergantung dengan hutangnya. Iaitu disegerakan bayaran hutangnya sebelum dibahagi harta pesakanya. Jadi belum bagi harta pesaka dia tu, bayar hutang dulu. Kira tengoklah hutang adanya mana. Kira bayar hutang. Belum pada bagi harta pesaka dia. Jangan bagi pesaka dulu. Bagi sakar dulu bayar hutang ambil dana dah. Sebab tu bayar hutang dulu. Lebih hanya anak tu di sakar. Tak ada lebih, tak ada lah sakar tu. Itu dia. Kerana si mati masih bergantung dengan hutang. Si mati tergantung dengan hutang dia. Yang dapat nikmat ke apa tu, dia dekat dengan hutang dia ni. Sabda Nabi SAW, nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu. Hadis riwayat Tirmizi dalam rakam 1079.
Maksudnya diri seseorang mukmin itu digantung dengan hutangnya sehingga dibayarnya tunai. Tak lepas. Dok terkat situ, lepas tak bayar hutang. Sebab tu pisah bayar hutang dulu. Inilah maknanya perkara yang penting pada keluarga si mati. Lepas ada mati dia tu, kita kena sipir, maknanya kena sipir, kena berkira untuk bayar hutang dia. Lepas tu kiralah saka. Yang ketiga, kalau keluarga itu isteri kepada mayat. Kalau keluarga si mati itu isteri pada mayat, maknanya tak laki mati ni. Laki mati, bini ada, maka hendaklah ia berada di dalam iddah kematian. Memanglah kena dalam iddah kematian. Dan menjagakan batasan-batasan agama dalam masa iddah kematian itu. Lepas tu jagalah batas agama dalam masa iddah tu nak jaga. Sebagaimana akan diterangkan insya-Allah. Lepas tu kita tengok akan datang ayat hubungan dengan apa dia? Iddah perempuan yang mati suaminya dan perkara yang mana patut dia buat dalam masa iddah tu. Itulah kaum muslimin dan muslimat. Babak pertama yang kita bicara tadi hubungan dengan amalan yang apa dia dilaksanakan oleh keluarga si mati, sama ada perkara itu adalah perkara jadi labuk pada kita dan juga perkara yang jadi sunnah yang patut kita buatnya. Kaum muslimin dan muslimat yang sekalian, kita masuk tajuk yang terakhir hubungan dengan perkara selepas mati, iaitu perempuan yang mati suaminya. Hubungan saat ini. Jadi bila seorang itu mati, maknanya suami mati, tinggal isteri dia. Tinggal isteri dia. Perempuan yang mati suaminya. Apabila seorang suami mati dan meninggal isterinya, bila tak laki mati, tinggal bini, maka antara kewajipan isteri itu ialah mengikut ke semua hukum Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada daripada perkara-perkara yang telah disebut dahulu atau hukum-hukum yang akan jelas ini. Jadi bini ini dia kena mengikut hukum Tuhan lah. Sama ada perkara tersebut dah dulu, daripada perkara patut buat tak patut buat, dia kena buat seperti itulah, kena mengikut itulah. Ataupun perkara yang mana hukum-hukum lain yang mana akan disebutkan sekarang ni, akan datang ni, ialah sebagai berikut. Ini di antara kewajipan bagi perempuan. Yang pertama, mensempurnakan masa iddah. Mensempurnakan masa iddah. Jadi dia tu kena sempurnakan iddah dia lah. Mensempurnakan masa iddah. Iddah ialah suatu tempoh masa yang tertentu bagi perempuan yang mati suaminya. Itu mana iddah. Iddah suatu masa tertentu yang mana seorang perempuan itu suami yang mati dengan menjaga batasan-batasan hukum Allah semasa itu. Dari iddah tu dia kena jaga batasan hukum Tuhan. Dan sakat masuk masa ni dia kena jaga molek hukum Tuhan di atas diri dia tu. Dan tiada berkahwin padanya. Dalam masa iddah ni dia kahwin tak boleh, nak nikah tak boleh. Duk dengan jaga diri dalam batasan hukum Allah Subhanahu Taala. Sebagai memberi kehormatan bagi hak suami yang meninggal. Satu, dia jaga diri dia, iddah dia tu. Yang pertamanya tujuan tu nak jaga kehormatan hak suami dia. Dan untuk ternyata kebersihan rahim perempuan daripada mengandungnya. Dan nak jaga apa dia, kebersihan rahim dia daripada mengandung. Sebab tu tak boleh menikah celah tu. Maknanya cuang tu masa tu dia jaga hak suami dia dan jaga hak Allah Subhanahu Wa Taala. Hak suami dan hak Allah Subhanahu Wa Taala. Maka wajib di atas perempuan itu mensempurnakan masa iddahnya. Kena sempurna masa iddah dia. Nak nikah tak boleh pada masa tu. Dan menjagakan batasan-batasan hukum Allah padanya. Jaga hukum Tuhan. Dan meninggal. Dan manakala sempurna masa iddahnya. Maka boleh dia berkahwin baru. Habis masa iddah dia, barulah dia tu boleh kahwin. Boleh kahwin. Kalau tu masa iddah lama-lama mana iddah dia tu. Masa iddah bagi perempuan yang mati suaminya adalah sebagai berikut. Ini masa iddah. Ini kita tahu. Iddah perempuan mati, ini masa dia. Masa dia kena jaga diri dia tu. Yang pertama, sekiranya perempuan itu tiada mengandung. Kalau perempuan hak mati suami itu tak ada mengandung. Perempuan biasa tak ada perut besar, tak ada mengandung.
maka eddahnya ialah 4 bulan 10 hari. Itu eddah dia. 4 bulan 10 hari. Maka dalam masa 4 bulan 10 hari ini, jangan jaga tubuh dia dalam batasan hukum Allah Ta'ala. Nak menikah tak boleh, nak buat gapo hak terhalang itu tak boleh lah dalam masa eddah ni. Gapo kata itu kita tengok, kita kata tahu kadang. Kalau patah lari dia masa eddah tu. Jadi perempuan yang tidak mengandung, eddahnya 4 bulan 10 hari. Firman Allah Subhanahu walladzina tawaffawna minkum yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihin arba'ata ashhurin wa ashra. Surah Al-Baqarah ayat 234. Maksudnya, dan mereka yang mati daripadanya dan meninggalkan isteri-isterinya, maka menunggukan diri mereka selama 4 bulan 10 hari. Orang yang mati, mana suami mati dan tinggal isterinya, jadi isteri itu adalah dia tunggu iddah dianya 4 bulan 10 hari. Itu adalah hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Jelas pada kita. Maka apabila genap 4 bulan 10 hari, habislah iddahnya. Alhamdulillah. Dia patah lagi 4 bulan 10 hari, cukup genap, habis. Ya bila molek lah, tepat berapa suami yang mati, siapa 4 bulan 10 hari itu kira molek. Jadi maka apabila genap 4 bulan 10 hari, habislah iddahnya dan boleh ia berkahwin. Bahwasanya dia melahirkan anaknya setelah wafat suaminya selama beberapa malam. Lalu dia datang kepada Nabi SAW meminta izin daripadanya untuk berkahwin. Masya Allah. Subai'ah al-Aslamiyah. Tak laki yang mati. Tak laki yang mati. Lepas tu dia melahirkan anaknya setelah wafat suaminya selama beberapa malam. Tak apa malam tu. Tak laki yang mati. Tak apa malam. Dia beranak. Subai'ah Aslamiyah ni. Lalu dia datang kepada Nabi SAW meminta izin daripadanya untuk berkahwin. Masya Allah. Lelaki mati tak apa malam. Seminggu itu semua. Dia beranak. Dia mereka ke Nabi. Dia nak menikah. Dia nak menikah. Lalu bagaimana izin kepadanya. Nabi izin yang nikah. Nabi izin nikah. Sebenarnya ingkihi. Nabi kata kahwinlah. Kahwinkanlah. Lalu dia berkahwin. Masya Allah. Ini hadis riwayat Bukhari rakam 5318 juga 5320. Itulah kisah Subai'ah al-Aslamiyah. Tu laki yang mati tak apa malam, dia beranak. Dia minta izin Nabi nak nikah. Nabi kata nikah. Dia pun nikah. Masalah. Juruh sungguh. Hak jatan nak kerja pun juruh tu. Para sahabat tu. Sanggup nak bela anak sain dia mati ni. Masya Allah. Anak merah-merah ni. Apa malam baru. Lelaki yang mati. Dia beranak. Minta Nabi nak nikah. Nabi tak nikah. Dia pun nikah mati. Tak ada apa. Ini noyak pada kita kata. Iddah perempuan yang mana mati suaminya. Yang mana dia mengandung. Iddahnya ialah melahirkan anak tu. Panjang pendek di situlah. Berkata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. La wadu'at wa zawjaha ala saririhi lam yudfan ba'du la halat. Masalah Sayyidina Umar sedap Sayyidina Umar ni. Hadis riwayat Imam Malik dalam Muwatta' rakam 84 dan sebut dalam Kifatul Akhyar muka 559. Sayyidina Umar kata la wadu'at wa zawjaha ala saririhi lam yudfan ba'du la halat. Maksudnya sekiranya ia melahirkan anaknya sedangkan suaminya masih berada di atas katilnya, belum lagi ditanamnya di kebuminya, nescaya halal baginya berkahwin. Masya Allah. Saya masih tak sungguh. Kalaulah dia tu pergi beranak, tu laki mati pagi tadi. Dia sipar-sipar tak tak katil. Tak katil nak mandi tu laki dia. Beranak dia. Beranak. Boleh nikah dah. Boleh nikah dah. Tu kata Sayyidina Umar. Sekiranya dia melahirkan anaknya sedangkan suaminya masih berada di atas katilnya, belum lagi ditanamnya di kebun mi, tak ada ketani, tak katil pun. Atau baru sudah semaya sebagai nescaya halal baginya berkahwin. Boleh kahwin. Mana? Tak apa, tak imej semaya-maya saat ni, macam nikah lalu tak apa. Dia nak jawab anak gini. Itulah maknanya iddah perempuan.
Alhamdulillah, itulah kaum muslimin dan muslimat sekalian, hubungan dengan pelajaran kita hari ini berkenaan dengan apa dia perkara yang menjadi hukum-hukum yang sakut dengan perempuan yang mati suaminya. Dua perkara lalu pada kita tadi, iaitulah apa dia, pertamanya dia sempurnakan iddahnya, ya, dan seterusnya kita cukup setakat ni. Perkara yang kedua daripada perkara yang mana perlu pada isteri yang mati suami itu untuk sempurnakan lagi, selain sempurnakan iddah 14-10 hari ataupun melahirkan anak, ialah menetapkan diri dalam rumah semasa beriddah. Tetapkan diri dalam rumah semasa beriddah. Hari ini kita akan cakap datang, insya-Allah. Itulah untuk kita hari ini dalam hubungan dengan pengurusan jenazah. Cukup kita setakat ini, dan sebagai peringatan pada kita semua, insya-Allah, alhamdulillah kita sekarang ni dah masuk bulan Syaban. Masuk bulan Syaban kita ni, maka mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi tu banyak puasa di bulan Syaban. Banyak puasa sunat bulan Syaban. Maka bagi siapa yang mana ada kemampuan bahasa gagah, bahasa gapo, ambillah peluang kita untuk kita puasa dalam bulan Syaban ni sebanyak mungkin untuk nak menyambut ke bulan Ramadan, insya-Allah. Nah, itulah sebagai tazkid untuk kita kini dalam untuk kita beramal. Usahakanlah sebanyak mungkin, sebanyak mana, setakat mana kita boleh buatlah. Ini bukan paksa, cumanya adalah sunnahnya Nabi sendiri itu banyak berpuasa dalam bulan Syaban. Maka kita pun kalau boleh kita puasalah hari mana kita agak tergagah, kita ada luar dan sebagainya, tidak sibuk dengan kerja dan sebagainya, tidak kerja letih, tidak ada, kita puasalah, insya-Allah. Itulah kaum muslimin dan muslimat sekalian. Sallallahu alaihi Muhammad wa alihi wasallam. Subhanallah rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.